Salam sejahtera, saya Diana Jim Pereira, anak perempuan Richard Pereira bernombor matrik 276490, ingin membentangkan tugasan pembangunan masyarakat iaitu pembangunan wanita ibu tunggal. Pengenalan. Ibu tunggal merupakan golongan yang kurang mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. Dalam masyarakat Malaysia, golongan wanita ini telah berpisah atau kematian suami dikenali sebagai janda, balu ataupun ibu tunggal. Pelbagai cabaran terpaksa dilalui oleh ibu tunggal untuk meneruskan kehidupan dan terpaksa menanggung anak-anak yang masih kecil maupun remaja. Masyarakat juga sering memberikan pandangan sinis dengan pelbagai tanggapan negatif menurut Nozilla 1997. Dalam hal ini, kita cuba merungkaikan beberapa masalah dan cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh ibu tunggal. Konsep. Ibu tunggal merupakan wanita yang berpisah atau kematian suaminya dan sedia meneruskan tugasan membesarkan anak-anak. Wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan diberikan hak untuk penjagaan ke atas anak-anaknya. Wanita yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya untuk menyara hidupnya dan anak-anaknya. Wanita yang tinggal berasingan dengan suami tetapi menjadi ketua keluarga. Masalah utama bagi golongan ibu tunggal adalah masalah kewangan. Statistik menunjukkan kebanyakan ibu tunggal tidak mempunyai pendidikan dan hal ini agak menyukarkan mereka lah untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Perbelanjaan anak yang masih kecil iaitu 4 hingga 5 bulan. Contohnya pembelian lampin, makanan dan juga susu. Pembelanjaan anak-anak yang berada di universiti atau sekolah iaitu daripada segi bayaran asrama, yuran, pakaian sekolah dan peralatan untuk belajar. Perbelanjaan harian seperti barangan dapur, kos pengangkutan dan lain-lain. Perbelanjaan penginapan seperti sewa bulanan. Seperti yang kita tahu, majoriti ibu tunggal yang berada di Malaysia tidak mempunyai rumah sendiri ataupun rumah yang tidak perlu menyewa. Masalah psikologi. Sering diganggu oleh lelaki yang bernafsu, sukar untuk mengelakkan diri daripada gangguan seksual, sering dipandang hina oleh masyarakat dan sukar untuk mendapat bantuan di kala kecemasan, tidak mendapat sokongan moral daripada ahli keluarga dan sahabat. Emosi golongan ini akan sering diganggu oleh faktor masyarakat persekitaran. Masalah sosial dan disiplin anak. Tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada keluarga, tidak mendapat bantuan daripada masyarakat, contohnya tempat asuhan. Anak-anak terdedah dengan gejala sosial seperti buli, mencuri, dadah dan sebagainya. Tidak cukup kewangan dan terpaksa diberhentikan sekolah. Sebagai contoh, jika ibu tunggal itu mempunyai anak yang ramai, berkemungkinan anaknya yang paling sulung harus berhenti sekolah untuk memberikan laluan kepada adik-adiknya untuk bersekolah dan dia terpaksa bekerja untuk mencarikan duit seperti duit yuran sekolah adik-adik dan juga untuk membeli peralatan dan baju sekolah adik-adik. Tekanan dengan keadaan persekitaran. Masalah ekonomi. Untuk meminta pekerjaan, pasaran buruh tidak berkelayakan, tiada pengalaman. Di sini saya boleh bagi contoh. Ibu tunggal ni susah untuk cari pekerjaan sebab mereka tak ada pengalaman. Sebab sebelum bercerai, mereka 100% bergantung kepada suami sebagai sumber rezeki dan sumber untuk mencari nafkah. Dan susahlah untuk mereka nak cari kerja dekat sana sebab majoriti orang sekarang memerlukan orang yang berpengalaman untuk bekerja dengan mereka. Seterusnya, tidak mempunyai tempat perlindungan. Golongan ibu tunggal kebanyakannya tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mampu menyewa rumah dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Okey, ini sebagai contoh keratan akhbar
yang diambil iaitu ibu tunggal bersamakan 5 anaknya di teratak yang usang di Kota Baru, Kelantan. Terusnya, halangan. Kurang pekerjaan bagi golongan ibu tunggal yang tidak mempunyai kemahiran, pengalaman, tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi, kos pengangkutan yang tinggi. Okey. Sebagai contoh, ibu tunggal ni kuranglah pekerjaan untuk mereka sebab mereka satunya tak ada pengalaman, kemahiran apa semua macam saya kata tadi, sebab mereka pada sebelumnya 100% bergantung kepada suami sebelum bercerai. Dan kos pengangkutan yang tinggi ni, ibu tunggal tu sendiri tidak mampu untuk memandu kereta dan mereka terpaksa menggunakan kenderaan awam untuk berulang-alik lah ke mana sahaja, sebab pada sebelumnya mereka bergantung pada suami untuk memandu ke mana sahaja, mereka hanya sebagai suri rumah. Cabaran. Bagi golongan ibu tunggal yang mempunyai kemahiran dalam bidang keusahawanan, mereka menghadapi cabaran seperti kekurangan modal, tiada kemahiran dalam bidang mengurus, tiada saluran modal, tiada saluran media massa seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Cabaran seterusnya, cabaran menyelesaikan masalah seorang diri. Terpaksa berdikari untuk menampung kehidupan seharian, tiada tempat untuk bergantung, terpaksa memendam emosi, terpaksa membuat perkara yang sukar, emosi. Anak-anak menjadi mangsa keadaan, terpaksa menghadapi stigma atau anggapan buruk masyarakat terhadap mereka yang bergelar janda, hilang semangat untuk meneruskan kehidupan, menjadi kemurungan. Dan akhir sekali, cadangan, menyediakan lebih banyak pusat perlindungan bagi ibu tunggal, memperbanyakkan bantuan perumahan bagi golongan termiskin, berikan perlindungan, kemahiran serta latihan, memberikan dorongan tentang dunia IT, menyediakan landasan saluran kepada golongan yang ditindas, meningkatkan kesedaran dan komitmen pihak berkepentingan bagi memperkasakan ekonomi ibu tunggal.